Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalatika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa muftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar 'adada ni'amil al-ikhwani. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad 'adada ma fi 'ilmillah salatan daimatan bila wa min muntilah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi kama la nihayata li kamalika wa 'adadi kamalik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi salatan ala bisirah al-Qur'an wal 'amal bihi. وارزقني منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب ابد الابدين ودهر الداهرين. ان الهدى هدى الله يهدي عليم فبه مبين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتسديد وبيسير والأنفع سيكري وبالتمن بخير وبزدني علما. اللهم إني استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وقال تعالى في كتاب العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وفيه آيات من الهدى والفرقان. Dalam surah Al-Baqarah, firman-Nya yang bermaksud bulan Ramadan yang telah diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk umum kepada manusia dan juga keterangan yang jelasnya itu dari petunjuk kepada kebenaran dari aturan hukum akal dan juga dapat membezakan di antara yang hak dan yang batil. Sadaqallahu al-azim. Hadirin muslimin muslimat, alhamdulillah kita masuk fasa pertengahan dalam bulan Ramadan. Sebagaimana riwayat dari riwayat Ibnu Huzaimah yang kita sahih, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal Ramadan itu rahmat, pertengahan yang keampunan, dan penghujungnya bebas dari api neraka Allah. Kita masuk fasa yang pertengahan yang disebut maghfirah, keampunan. Maka menjadi rutin masyarakat kita. Apabila masuk pertengahan Ramadan, malam 16, yang biasa kita membaca surah Al-Fajr dalam tarawih
dalam pada masa yang sama, dalam solat tarawih, dalam pada masa yang sama, dalam solat witir, kita tak lupa membaca doa kunut. Ini menjadi kebiasaan masyarakat kita di Indonesia. Maka alhamdulillah pertengahan Ramadan juga masuk 17 Ramadan. 17 Ramadan kita menyambut apa yang dipanggil dengan nama Nuzulul Quran. Menyambut turunnya Al-Quran. Maka berkait dengan ayat yang saya baca. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan. Apa yang bunyi bulan Ramadan? Bila kita sebut bulan Ramadan, kita panggil dengan namanya bulan puasa. Maka secara khusus Allah sebut Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Apa bulan Ramadan? Mulianya apa? Alladzi unzila fil Quran. Yang telah diturunkan padanya Al-Quran. Bulan Ramadan telah turun Al-Quran. Yang dimaksudkan telah turun Al-Quran. Al-Quran dari Al-Lauhul Mahfuz. Dari Al-Lauhul Mahfuz ke langit dunia. As-sama dunia, langit dunia. Langit dunia ini juga di mana dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj bagi dia salah naik ke langit. Langit yang pertama yang dipanggil as-sama dunia. Bertemu baginda Nabi Adam alaihi salatu yang ada di situ namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah. Maka Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, di situ tempatnya Baitul Izzah. Berlakunya pada malam yang dipanggil Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Dari jelas Allah sebut dengan jelas, dengan terang dalam surah yang dipanggil surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran. Yang maksudkan turunnya Al-Quran yang disebut dalam kitab-kitab ulumul Quran, ilmu yang berhubung dengan Al-Quran, dinyatakan jumlatan wahidah atau daf'atan wahidah. Al-Quran itu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia jumlah sekaligus. Artinya dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas, 114 surah di dalam Al-Quran atau kita panggil 30 juzuk Al-Quran sepenuhnya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Berlakunya bila? Fi Lailatul Qadar, pada malam yang dipanggil Al-Qadar. Kita sebut Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Al-Qadar ni maksudnya asyar wal ridha. Yang Al-Qadar ni yang mulia, yang apa, kebesaran, keagungan, malam keagungan, malam kebesaran, malam penghormatan. Allah sebut apa itu malam kebesaran, keagungan, Lailatul Qadar. Apa? Wama adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kau Muhammad tahu apakah itu malam yang dipanggil Lailatul Qadar? Lalu Allah beritahu Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Lailatul Qadar
lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Yang berlakunya menurut periwayatan berlakunya 10 malam yang akhir. Dikatakan 10 malam yang akhir berlakunya pada malam ganjil. Baik malam itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan, kira-kira 1000 bulan, 1000 nisbah 12 tahun, 83 1/3 tahun, atau disebut 83 tahun 4 bulan. Kiraan 1000 tahun, jumlahnya 83 tahun 4 bulan. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari apa yang disebut itu 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Yang dikatakan malam itu lebih baik adalah orang yang beramal pada malam itu. Yang baik ni orang yang beramal. Ada orang kita dia cari malam. Memanglah kena cari malam itu. Ada kata malam 21, ada kata malam 23 kata. Ada kata malam 25 dicari. Mana dia? Ada yang dicari, beritahu malam sekian-sekian. Kenapa malam sekian-sekian? Aku tengah mancing. Dari macam malam tu aneh, pelik. Aku dapat malam tu. Dapat tu jadi dia beramal pada malam tu. Kalau kita tak tahu, tapi kita beramal pada 10 malam yang akhir tu, amal kita tu kena lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita tak tahu, ini kita kena faham. Kalau dia tahu pun dia duduk saja dia. Aku dapatlah malam kecil, duduk saja. Layar film, duduk saja saja. Memancing. Mancing tu kalau subhanallah dapat juga tu 1000, lebih dari 1000 bulan. Jadi kalau duduk saja, amal tak, zikir tak, solat tak pernah lagi, duduk saja. Tak dapat apa. Yang dapat yang beramal pada malam ini. Ini yang disebut turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia. 30 juzuk, 114 surah di dalam Al-Quran. Sepenuhnya jumlah dan wahidah. Ada pun yang kita sebut, apa kita panggil dengan 17 Ramadan. Sebenarnya adalah turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira. Turunnya apa? Turunnya apa yang dipanggil dengan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Ayat 1 hingga 5 itu yang 17 Ramadan itu yang turun. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun 5 ayat. 5 ayat tu berlaku 17 Ramadan. Yang kita sambut nuzulul Quran itu sebenarnya yang kita sambut turunnya wahyu yang pertama kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Jibril dari langit dunia. Bawa langit dunia, dari langit dunia turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu yang pertama. Tapi kenapa mulia sangat nuzul Al-Quran, kita sambut nuzul Al-Quran 17 Ramadan, kenapa mulia sangat walaupun turunnya 5 ayat? Mulia sangat kerana itu merupakan wahyu yang pertama. Maka bila disebut wahyu yang pertama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Mulianya sebab apa? Sebab pertama,
Muhammad itu menjadi Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, mulianya nuzul Al-Quran ini, Al-Quran turun yang pertama kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya turun kalam Allah ini kepada siapa? Kepada kita. Kalau langit dunia dia tak turun-turun, apa erti? Tetapi turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunnya bila kepada Nabi bermakna kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran itu kalam Allah, cakap Allah Taala, kata-kata Allah Taala. Yang dari Lauh Mahfuz itu kata-kata Allah Taala, cakap Allah Taala. Yang sekali-kali tidak dapat dipesongkan, diselewengkan, ditokok tambah. Tak boleh. Kerana itu janji Allah. Allah pelihara Al-Quran ini, kelebihan umat Islam, Quran. Allah sebut dalam surah Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran, Al-Dzikr, Al-Quran. Dan sesungguhnya kami maha memelihara Al-Quran. Allah pelihara, tak boleh ditokok tambah, tak boleh diubah. Allah pelihara sampai hari kiamat Quran. Walaupun kita lihat kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab samawi terdahulu, dia diubah. Kitab Taurat, kitab Injil ubah. Al-Quran tak ubah, tak boleh ubah. Walaupun orang menafsirkan dengan jalan yang salah Al-Quran itu, tetapi lafaznya Allah pelihara. Bahkan ilmu Al-Quran itu Allah pelihara melalui ajaran baginda Muhammad SAW yang diurai oleh para alim ulama ilmu Islam. Allah pelihara sampai hari kiamat. Nombor satunya Quran. Jadi mulianya nuzul Quran, turun Quran kepada kita secara rasmi. Dan apa yang menarik, turun ayat yang pertama itu berkait dengan apa? Berkait dengan ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha menciptakan. Ilmu, suruh baca, suruh selidik, suruh kaji, suruh belajar. Ilmu nombor satu. Alhamdulillah kita masuk dalam bulan Ramadan. Masjid apa ni nama? Masjid Nurul Hidayah. Masjid ini tetap melaksanakan kuliah-kuliah. Tak ditangguhkan, dilaksanakan. Walaupun ada solat sunat tarawih yang malam, jadi solat saya diberitahu dilaksanakan tazkirah asar. Mana ada kuliah-kuliah asar, kuliah subuh, kuliah duha sebagainya. Tak tangguh kuliah. Kuliah tidak ditangguh dalam bulan Ramadan. Kerana orang kita ni bila depan bulan Ramadan ni bulan ibadah. Bila bulan ibadah, kuliah tangguh. Hanya tak betul. Sebab kita kena faham bila bulan Ramadan, disebut dalam riwayat Ibnu Huzaimah, amalan sunat, orang yang buat amalan sunat, ganjaran pahalanya macam amalan wajib. Adapun amalan wajib, ganjaran pahalanya digandakan 70 kali ganda. Adapun menuntut ilmu termasuk amalan wajib. Sesuai dengan 17 Ramadan turun tentang ilmu. Tiba-tiba bila Ramadan kita tangguh pengajian ilmu. Ini silap. Itu wajib. 70 kali ganda pahala. Kewajipan fardu ain terhadap umat Islam laki-laki dan perempuan menuntut ilmu. Bahkan kelebihan mereka yang berada di majlis ilmu sebut dalam riwayat Ibnu Majah. Bagaimana yang dinukil oleh Syekh Abdullah bin Anawi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihu Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang berhubung tentang bab ilmu, babul ilmu. Ambil satu riwayat
Ibnu Majah, huduru majlisi ilmi afdal min alfi raka'ah. Menghadiri majlis ilmu lebih baik dari solat sunat 1000 rakaat. Wa iyadatin min alfil marid, min alfi marid. Dan berada di majlis ilmu, hadir majlis ilmu, hadir saja. Hadir ni sama ada barangkali tidur dalam majlis ilmu. Kalau tidur dalam majlis ilmu, hadir maknanya kita ada dalam sama ada kita tidur tak tidur, tapi kita hadir. Lebih baik dari orang yang solat sunat 1000 rakaat dan lebih baik dari orang yang menziarahi 1000 orang sakit. Wa hudur min alfi janazah. Dan juga lebih baik dari orang yang mengiringi 1000 jenazah. Maka kelebihan itu kita ambil pula dalam bulan Ramadan. Kita hadirkan diri dalam bulan Ramadan. Walau tidur, tetapi itu kelebihan. Itu kelebihan. Bahkan 17 Ramadan, dalam bulan Ramadan diberitahu tentang apa? Diberitahu juga tentang apa yang dipanggil dengan namanya ilmu pengetahuan. Itu mulia, nuzulul Quran. Dan yang ketiga, apa dia yang ketiga yang paling mulia? Yang mulianya nuzulul Quran. Berbagai peristiwa yang banyak kita sebut, peristiwa kebesaran Islam. Seperti peristiwa kita sebut Maulidur Rasul, kelahiran junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga kita menyambut apa yang dipanggil Al-Isra wal Mi'raj. Sama juga kita sambut apa yang dipanggil dengan Ma'al Hijrah. Tetapi peristiwa nuzulul Quran besarnya, kenapa? Besarnya juga peristiwa nuzulul Quran ini bila baginda sallallahu alaihi wasallam secara sah, secara rasmi menjadi nabi dan rasul, maka kita hari ini dipanggil umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mulia. Peristiwa nuzulul Quran menjadi penyebab pada kita hari ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila datang begitu kewajipan itu, maka kewajipan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Quran tak cukup setakat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi disampaikan kepada seluruh umat manusia. Sebab itu disebut hudan linnas. Hudan linnas petunjuk kepada seluruh umat manusia. Yang Islam tak Islam mendapat rahmat dengan Al-Quran. Dengan Quran itu dunia jadi aman. Kalau ada orang barat, para pekaji, mereka tak beriman, tetapi mereka mengambil ilmu-ilmu dari alim ulama mereka, ketamadunan mereka. Alim ulama ini sudah tentu mereka dengan ilmu yang ada dalam Al-Quran Karim ini. Ini juga kena faham hudan linnas. Juga Al-Quran itu petunjuk yang khusus, secara khusus kepada orang yang beriman, ialah mencapai takwa. Dan Al-Quran itu dapat membezakan perkara yang hak dan yang batil. Bila datang apa sahaja kekeliruan, maka Quran jalan penyelesaian. Dalam firman yang Allah sebut, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka apakah tidak mereka memahami Al-Quran itu, tadabbur Al-Quran itu? Kalaulah Quran itu di sisi selain Allah, nescaya mereka dapati perselisihan yang banyak, berlaku perselisihan yang banyak. Tapi Quran dari Allah, maka segala kekeliruan dapat diselesaikan. Itu Al-Furqan.
Dia dapat membezakan di antara yang hak dan yang batil. Maka kita hari ini umat, bila Muhammad SAW jadi Nabi dan Rasul secara rasmi, yang memanglah Muhammad itu lahir yang memang Nabi dan Rasul, tetapi secara rasminya kita umat ini, peristiwa nuzul Al-Quran 17 Ramadan itu turun bukan sepenuhnya berperingkat-peringkat. Inna anzalna sesungguhnya kami yang dalam surah Al-Insan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu secara disebut tanzila, secara beransur-ansur. Quran itu turun secara beransur-ansur. Beransur-ansur, berperingkat-peringkat, mengikut apa yang dipanggil peristiwa. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan ke atasmu Al-Quran itu secara beransur-ansur, berperingkat-peringkat, mengikut peristiwa-peristiwa dalam tempoh 23 tahun Nabi berdakwah, fatrah di Mekah, fatrah Mekah dan sekitarnya 13 tahun, kemudian fatrah Madinah dan sekitarnya 10 tahun, menjadikan 23 tahun itu Al-Quran turun menjadi sempurna, lengkap. Maka mengikut beliau beransur-ansur supaya dapat kita memahami Al-Quran itu. Ini tujuan Al-Quran diturunkan, supaya kita dapat memahami Al-Quran itu. Maka bila Muhammad jadi Nabi dan Rasul, maka umat ini sebagaimana yang disebut dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kitab Fathul Bari, kitab yang mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari, yang menerangkan yang dimaksud umat itu terbahagi kepada 3. Yang pertama disebut ummatul ittiba', yang kedua disebut ummatul ijabah, yang ketiga disebut ummatul dakwah. Saya sebut ummatul dakwah yang bawah. Ummatul dakwah ini dengan maksud umat yang wajib untuk kita memberi seruan, iaitu seluruh umat manusia. Yang Islam tak Islam. Bila Muhammad dia diutus jadi Nabi dan Rasul, maka selepas itu ini semua umat. Ini yang dipanggil ummatul dakwah. Seluruh umat, yang Islam tak Islam. Yang Islam ada Islam yang taat. Ada Islam yang maksiat. Yang kafir pula, yang bukan Islam, yang kafir ini ada yang kafir yang baik dengan orang Islam, kafir zimmi. Ada yang melawan orang Islam, kafir harbi. Lawanan ini tak mesti dengan senjata. Kadang ini lawan agenda propaganda, dengan hujah, dengan macam-macam cara. Sebab tu berlakunya dalam Islam bukan sekadar jihad senjata, ada jihad ekonomi, ada jihad ilmu, ada macam-macam jihad. Sedang berhadapan dengan musuh-musuh. Maka sama ada musuh tak musuh, ini dipanggil ummatul dakwah. Macam mana cara kita berhadapan, sama ada dengan perang, sama ada dengan hujah, sama ada dengan nasihat, sama ada dengan macam-macam. Ini disebut ummatul dakwah. Seluruh umat yang ada, umat manusia, maka disebut hudan linnas. Quran itu hudan linnas, petunjuk kepada seluruh umat manusia. Dunia jadi aman dengan Quran. Yang kedua disebut ummatul ijabah. Ummatul ijabah ini adalah umat Islam seluruhnya. Yang umat Islam seluruhnya, yang disebut ahlul qiblah, semuanya menghadap Kaabah, semuanya pergi haji, pergi Mekah. Pada masa itu ada Islam yang orang Islam yang menyelidik, yang tak menyelidik. Ada yang sesat, dia Islam tapi sesat. Contoh macam pahaman Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Mu'tazilah zaman hari ini liberal. Mu'tazilah zaman hari ini liberal.
Maka lagi mana ada iman, ini orang Islam. Ada yang taat, ada yang maksiat. Ini orang Islam semuanya, ini ummatul ijabah. Semua. Maka kita pandang dari sudut zahir, semua Islam, orang Islam. Jadi penting kita menyatukan semua umat Islam. Semua. Bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Dan jangan kamu berpecah belah atas nama persatuan Islam. Kalau ada orang Islam Sunni, ada umat Islam Syiah. Ini perlu berkait dengan hubungan antara bangsa. Caranya lain. Dalam Malaysia, caranya lain. Dalam negeri kita Johor, caranya lain. Kita berhadapan. Kemudian, yang nombor satu saya sebut tadi, disebut umat yang ketiga tu. Nombor satu, umat yang disebut juga dalam hadis 73, umat yang semuanya masuk neraka melainkan satu yang terselamat dari api neraka, iaitu disebut ummatul ittiba', umat yang benar-benar mengikut ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut golongan ahli sunnah wal jamaah, yang betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Siapa tu ahli sunnah wal jamaah? Mereka adalah golongan yang mengikut Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wasallam di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, golongan 300 tahun selepas hijrah. Mereka ni kalau kita ikut mereka, ikut betul, mereka lah yang disebut golongan ahli sunnah wal jamaah, golongan yang disebut ummatul ittiba'. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Ini yang betul-betul terselamat daripada api neraka. Maknanya tak masuk. Yang lain Islam, bila kita ada Islam, masuk neraka dan berdasarkan dosa-dosa kita, dibalas setimpal. Tapi jangan jadi macam perangai orang Yahudi. Orang Yahudi, perangai orang Yahudi. Mereka kata, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka kata selamanya tidak akan masuk api neraka melainkan beberapa hari sahaja. Ini orang wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah, surah Al-Baqarah. Orang Yahudi perangai begitu. Tak apalah masuk neraka kejap, nanti masuk syurga balik. Padahal satu hari akhirat bersamaan 1000 tahun dunia. Sekejap pun tak nak. Sebab tu kita nak masuk dalam golongan yang disebut ummatul ittiba', golongan ahli sunnah wal jamaah. Kita nak selamat dari itu. Maka inilah kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelebihan nuzulul Quran, turun ayat yang awal secara rasmi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Quran sampai kepada kita sampai hari ini. Dalam pada masa yang sama kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini dia. Itu sebab tu pergi penting orang Islam pegang betul-betul kitab Al-Quran. Tadabbur betul-betul, faham betul-betul, amal betul-betul Al-Quran, mengikut ajaran yang diajar oleh para alim ulama kita sebagai pewaris para nabi, para rasul alaihi wasallam. Mengambil sepenuh dalam bulan Ramadan ini, perbanyakkan kita membaca Al-Quran, perbanyakkan kita memahami Al-Quran, perbanyakkan kita berada dalam majlis-majlis supaya diberi kefahaman yang betul dengan agama, supaya apa yang kita amalkan itu amal yang betul, dan juga di samping mencari keikhlasan, kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan puasa kita, puasa yang disebut oleh baginda sallallahu dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa dalam bulan Ramadan dalam keadaan penuh iman dan juga mengharapkan pahala, keikhlasan kepada Allah, diampunkan dosa yang terdahulu. Dan kita menjadikan kita berkait dengan Al-Quran
Bila berkait dengan puasa, kita kaitkan juga dengan Al-Quran. Ini je. Supaya dengan puasa dan Al-Quran besok menjadi syafaat kepada kita, pertolongan kepada kita untuk kita mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup kata itu, aku oleh hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jadi mengambil perkataan adalah bulan Ramadan ini sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawakkalat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika wa zikrillahu aqrabitalaha wa zikrillahu aqrabitalaha wa zikrillahu aqrabitalaha wa adimuddaha wa yasubulaha wa laha binulitil ladzi la yakhlu واشرح صدورها بقيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وامتلأ الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن أهلنا وعن المسلمين وعن ذريتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم احفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء وشرور الغوغاء وصولة الظالمين واجعلنا من شر ما قضيته سالمين. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. تأصلنا بعزتك الجبروت واعتصمنا بحب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami ada tazkirah
asal.